Untuk makluman Ahli Muhammad Port Dickson, pembentangan RM12 seperti sedia maklum sepatutnya bulan Ogos tapi ditunda ke awal tahun depan, dan antara sebab-sebabnya adalah berikut. Yang pertama, Kerajaan Perikatan Nasional baru ditubuhkan pada bulan Mac lalu. Perdana Menteri baru, menteri pun ada yang baru, beberapa kementerian telah disusun semula. Wawasan PN pun berbeza daripada kerajaan dahulu. Beberapa dasar dan pendekatan menguruskan ekonomi perlu dikaji semula untuk menangani isu-isu ekonomi semasa. Kedua, andaian-andaian dibuat sebelum COVID-19 mengenai beberapa petunjuk penting ekonomi perlu lihat semula. Ini termasuklah kadar pertumbuhan ekonomi dunia. Dulunya dianggarkan positif 3.5%, sekarang dijangka menguncup sebanyak 4.9% tahun ini. Berdangan dunia lembab, kadar pertumbuhan ekonomi negara kita pun mencabar, harga minyak mentah rendah dan kadar pengangguran meningkat. Ketiga, Datuk Yang Di-Pertua, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan besar kepada ekonomi dunia. Kesannya kepada ekonomi negara perlu diambil kira dan menggubal dasar jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, lanskap ekonomi Malaysia dan global telah berubah akibat COVID-19. Umpamanya peranan ekonomi digital semakin penting, industri pelancongan dan PKS akan mengambil masa sebelum mengalami pemulihan. Security makanan ataupun food security perlu diberi lebih perhatian pada masa ini. Kelima, kedudukan fiskal negara tahun ini adalah mencabar daripada kadar defisit sebanyak 3.2% yang dijangkakan sebelum ini. Kadar ini dijangka meningkat kepada 5.8% hingga 6% pada tahun 2020. Walaupun pembentangan RMK12 ditunda ke awal tahun hadapan, ia masih berteraskan kepada wawasan kemakmuran bersama 2020 atau 2030 ataupun WKB 2030 yang telah dilancarkan pada bulan Oktober tahun lalu. Objektif WKB 2030 adalah untuk membawa pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan serta mewujudkan negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. WKB 2030 ini adalah kesinambungan kepada beberapa dasar terdahulu dan bersifat lebih inklusif. Jika RMK12 dibentangkan esok lusa, sudah pasti beberapa andaian akan tersasar dan tidak realistik. Sebenarnya bukan Malaysia sahaja menghadapi cabaran ini, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran, langkah-langkah yang telah diambil di bawah kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri, termasuk inisiatif-inisiatif di bawah Prihatin, Penjana serta Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada bulan November tahun ini akan meletakkan ekonomi Malaysia di atas landasan yang lebih kukuh untuk menghadapi cabaran-cabaran masa akan datang. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Sila Yang Berhormat Produsen, soalan tambahan pertama. Terima kasih jawapan Wabi Menteri. Saya nak jelaskan bahawa sebahagian besar menteri-menteri yang terlibat itu adalah menteri-menteri yang sama dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu. Jadi alasan itu bagi saya terlalu sangat remeh. Keduanya, ia terkait dengan beberapa langkah yang harus dibuat sebelumnya, termasuk membahaskan pakej rancangan. Belanjawan juga ditunda. Malaysia salah satu negara di mana hal ini tidak dibahaskan. Alasan yang disebut oleh Perdana Menteri ialah tidak mahu menangguhkan pelaksanaan. Kita dah jelaskan, pelaksanaan tidak semestinya ditangguhkan, tapi perbahasan di Parlimen harus didahulukan atau diteruskan. Dan ini tidak menyebabkan kita melengahkan tindakan. Kerana seperti biasa, seperti mana kita buat belanjawan tambahan, kita boleh belanja dulu. Dan tetap jadi nyata bahawa ada keengganan bagi pihak kerajaan untuk menggunakan ruang Parlimen membahas secara teratur dan bebas sama ada pakej rancangan ataupun juga rancangan Malaysia rancangan Malaysia ke-12. Yang terkait juga ialah tentang suboptimal stimulus ini dengan izin, tidak mengambil kira beberapa perkembangan yang lebih dinamik yang dilakukan oleh negara-negara luar. Germany umpamanya dengan European Economic Stimulus Fund, Stabilization Fund itu 500 bilion, itu memastikan bahawa pelaksanaan itu disegerakan. Kita memilih untuk menyerahkan kepada bank, dan bank umpamanya sekarang ini nampak diberi keutamaan dan dipertahankan daripada kepentingan ekonomi, kepentingan peminjam dan peniaga. Kanada umpamanya menggunakan ruang ini seperti kita sebut tentang keadaan yang mendesak sekarang ini, new normal,
untuk mengetatkan peraturan-peraturan terkait dengan persekitaran dan climate change. Minta Yang Berhormat Dan juga India. India, Yang Berhormat, saya tanya juga bahawa India memberikan tumpuan yang lebih tegas tentang sektor pertanian dan SMEs yang kita sebut tetapi tidak laksanakan sekadar-kadar segera. Sebab itulah kita sekali lagi menegaskan keperluan membahaskan supaya ahli-ahli parlimen dapat memberikan input yang sebaiknya, menunjukkan bagaimana apa yang diumumkan di sini, jumlah besar bilion-bilion, itu berbeza dengan apa yang dirasakan di peringkat bawah. Terima kasih, Pak Dixon. Baik. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Pak Dixon. Panjang lebar soalan. Isu utama saya kira adalah perkataan perbahasan. Telah diterangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menjawab soalan sama oleh Pak Dixon. Oleh kerana masa menuntut kita untuk melaksanakan secepat mungkin dan ada ruang selepas ini untuk kita bincangkan tentang pakej yang telah perkenalkan oleh kerajaan. Jadi isu tidak timbul. Sekarang ini, hari ini kita bicarakan tentang RM12. Yang Mak Podison dia agak keliru sikit, ya. Asasnya betul saya faham, ya. Maknanya perbahasan itu pokoknya, ya. Jadi RM12 ini akan dibentangkan awal tahun depan dan ada ruang yang cukup besar untuk Podison bagi membahaskannya. Ini bukan perkara yang luar biasa. Lagipun kita belum lagi 2021, RM12 ini bermula 2021. Kalau dibentangkan 6 Ogos, belum sampai masanya lagi. Jadi ini masalah perbahasan tak timbul. Saya minta Menteri baca soalan. Soalan itu fiskal, rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan rancangan. Dia tidak hanya kepada rancangan Malaysia. Saya faham, Pak Dixon, tapi berkisar kepada ruang untuk berbahas. InsyaAllah akan ada ruang yang besar. Betul, ramai di antara pemimpin dalam kerajaan orang sama, tapi juga orang baru. Ada menteri baru yang perlu melihat semula kepada rancangan yang lama. Apapun seperti tegaskan jawapan saya, RM12 akan terus berteraskan kepada WKB atau penguasaan kemakmuran bersama yang dilancarkan oleh Mantan Perdana Menteri pada bulan Oktober tahun lepas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.